One, two, three. Apa khabar Cik Aziz? Ya, khabar baik. Dah datang di mana tadi ni? Ya, tadi saya datang daripada rumah sewa saya dekat Desa Kasarina. Oh, di rumah sewa lah. Ya. Okey. Cik Aziz sebelum ni pernah join mana-mana sesi kaunseling? Okay, sebelum ni saya ada pernah join satu sesi kaunseling individu sekali saja. Dan untuk sesi kaunseling kelompok saya pernah join sekali juga. Tapi macam permulaan sesi sajalah, sebab lepas tu macam tak ada sambungan ataupun lanjutan lah daripada sesi tu. Jadi kiranya masa tu matlamat kaunseling Cik Aziz dah tercapai lah. Ya, betul. Baguslah kalau macam tu. Jadi Cik Aziz dah tahu sedikit tentang sesi kaunseling. Apa yang Cik Aziz perlu tahu lagi atau tak tahu tentang sesi kaunseling? Okay, tentang sesi kaunseling saya tak berapa jelas lah tentang etika kerahsiaan ataupun apa yang boleh dan apa yang tak boleh saya luahkan ataupun ceritakan dalam sesi. Okey, untuk sesi kaunseling individu, Cik Aziz boleh ceritakan apa-apa sahaja isu yang Cik Aziz nak ceritakan, dan dah memang jadi tanggungjawab saya untuk menjaga kerahsiaan Cik Aziz. Dan Cik Aziz pun perlu menjaga kerahsiaan yang kita bincangkan tadi ni. Tapi seandainya kalau sesi apa yang kita bincangkan hari ni terkeluar daripada bilik sini, jadi saya maklumkan dari awal itu bukan daripada pihak saya lah, sebab saya dah cuba untuk menjaga tanggungjawab saya, insyaAllah. Jadi aircon okey atau Okay. rasa terlalu sejuk? Okey. Masa ni okey. Masa ni okey. Okey. Dah selesa duduk. Alhamdulillah selesa. Dah makan dah? Alhamdulillah dah, tadi dah makan nasi ayam dah lunch tadi. Oh, kenyang dah lah kiranya. Alhamdulillah kenyang dah. Okey. Jadi macam Cik Aziz tahu, sesi kongsi ni untuk teruskan ni apa yang Cik Aziz nak kongsikan, dan saya sedia mendengar. Okey, untuk hari ni macam saya nak kongsikan tentang satu masalah saya, iaitu cepat rasa bersalah dengan orang, ataupun macam saya ni jenis seorang yang susah nak menolak permintaan orang. Maksudnya macam tak kira lah macam dia minta tolong ataupun dia perlukan kita ataupun dia nyatakan hasrat dia kat kita, kat saya lah, kita tu saya bahasakan diri saya. Tapi macam saya seorang yang susah untuk berkata tidak. Memang saya ni macam orang kata seorang yes person lah. Saya memang jarang untuk cakap tidak. Jadi macam tadi Cik Aziz kata Cik Aziz rasa bersalah kan. Bersalah tu timbul semasa orang minta tolong tu ke? Orang minta tolong kan? Ya, betul. Okey, orang minta tolong ataupun selepas tu? Selalunya saya akan berfikir selepas orang minta tolong tu. Sebab masa dia minta tolong tu memang saya akan cakap ya je lah. Walaupun saya punya keadaan ataupun orang kata apa, saya punya kemampuan mungkin tak memampukan saya untuk tolong dia ataupun nak tunaikan hasrat dia tu. Tapi saya lebih banyak kata ya. Maksudnya saya kata ya dulu, baru kemudian lepas tu saya fikir macam tadi aku cakap aku dah setuju dah kata ya kat dia kan. Tapi aku boleh ke buat benda ni, ataupun benda ni macam luar kemampuan aku, ataupun macam aku tak mampu lah nak buat benda ni. Tapi saya akan cakap ya dulu. Lepas tu saya akan rasa bersalah lah. Kemudian saya akan fikir kenapa aku cakap ya tadi tu. Selalunya bentuk pertolongan macam mana yang Cik Aziz akan dapat? Okay, selalunya macam-macam lah. Sebagai contoh, ada kawan-kawan yang minta tolong untuk translate assignment, ataupun minta tolong untuk rakam video untuk assignment dia, ataupun kalau macam dalam konteks kehidupan harian ni, macam dia minta tolong untuk macam ambil dia dekat mana-mana lah. Macam contoh lah dia balik kampung, ataupun dia nak balik kampung sekali dengan kita, macam dia nak tumpang kita sekali lah, dan betul-betul hantar ke satu tempat tu lah. Macam saya akan cakap, walaupun saya punya rancangan asal lain, saya punya planning asal lain, tapi saya akan cakap ya juga dia. Walaupun lepas tu saya fikir, aku punya rancangan awal ni lain, aku ada plan aku sendiri, aku dah ada maksudnya aku dah target dah benda tu. Tapi bila dah dia minta tolong kat kita, kat saya cakap ya je. Saya setuju dulu. Lepas tu saya fikir pula kemudian yang benda tu macam ya daripada perancangan saya, dan macam agak mengganggu saya lah benda tu. Jadi apa perasaan Haziq bila
setiap kali dapat pertolongan macam tu? Okay, perasaan saya bila awal-awal dia minta tolong tu, memang saya sebagai kawan, memang saya tak ada apa-apa masalah sama, saya akan tolong je lah benda tu. Cuma yang menjadi masalah sebab saya terlalu banyak fikir lepas tu, yang benda tu saya boleh je saya cakap kat dia yang saya ada benda lain ataupun ada komitmen lain. Sebagai contoh, kalau lah dia minta tolong saya translate assignment ni kan, mungkin daripada bahasa Melayu ke English, walaupun saya pada masa tu saya dah ada kerja lain dan saya dah target dah saya nak siapkan kerja tu, tapi macam bila dia minta tolong tu, saya rasa macam excited lah nak tolong kawan sendiri kan. Saya tak ada masalah nak tolong kawan saya, tapi lepas tu yang jadi masalahnya, lepas tu saya terfikir-fikir macam, benda ni aku dah ada kerja lain, kenapa macam aku nak juga tolong dia kan. Lagi orang kata apa, lagi kuat saya fikir tu bila mana saya buat satu kerja tu, orang kata apa, hujung-hujung, contohnya hujung due date lah. Contoh saya dah ada assignment yang saya kena buat kan, hujung due date tu, tapi masa tu juga dia minta tolong. Jadi macam saya masa dia minta tolong tu, saya cakap ya, tapi lepas tu saya fikir balik, aku ni ada assignment yang kena hantar, kenapa macam aku cakap ya. So saya punya perasaan tu pada awalnya, masa nak sekata ya tu saya okey lah, tapi lepas tu perasaan saya macam agak kecewa lah dengan diri sendiri, sebab orang kata apa, setuju juga. Jadi kiranya ya, saya nampak daripada isu Cik Aziz ni, mula-mula rasa daripada perasaan bersalah lah. Lepas tu sekarang dah rasa okey bila kita terima tanggungjawab tu, tapi at the end rasa menyesal. Betul. Rasa kecewa. Jadi ada tak Haziq cakap dekat kawan tu balik, yang Haziq ada benda lain nak buat atau apa? Okey, pada awalnya, maksudnya pada awal peringkat dia minta tolong tu, maksudnya saya macam tak cakap lah yang saya ada kerja lain kan, walaupun saya memang ada kerja lain. Tapi bila lama kelamaan macam terlalu kerap kan dia minta tolong tu, maksudnya dalam setiap kali macam dia ada assignment baru lah, dia akan minta tolong saya untuk translate. So bila mana dah sampai tahap kerap ni, memang saya ada jugalah cakap kat dia yang sorry lah bro, aku macam ada kerja lain, macam ada assignment lain nak kena buat kan. Tapi dia macam reply, dia macam balas yang okay tak apa, kalau hang ada kerja lain hari ni, hang buat dulu kerja lain hari ni, hang buat dulu kerja hang, tapi esok hang buat pula kerja aku, maksudnya hang tolong pula aku settlekan. So saya macam, saya dah beritahu dah, macam saya dah bagi hint lah yang saya memang busy kan, saya memang ada kerja lain, tapi dia tetap juga nak macam saya bantu dia kan, saya tolong dia. So saya macam last kali memang saya akan buat lah. Tapi at the end tetap akan kena buat juga. Betul. Okay, sebelum ni yang kawan tu duduk serumah ke atau hanya kawan sekelas ke, macam mana? Sebab saya nampak Haziq ni macam beria-ia sangat untuk boleh membantu. Okey, kalau kawan tu dia tak adalah kawan serumah, dia macam dia kos lain. Cuma macam saya pernah lah kelas dengan dia masa kelas Arab dulu kan, masa semester 1. Lepas tu kalau daripada situ lah hubungan tu terjalin lah, hubungan member saya dengan dia sebagai kawan tu terjalin. So dia pun tahu macam kemampuan saya untuk dalam bahasa Inggeris kan. Lagipun macam saya pula, tambah pula saya ada macam software English tu yang memudahkan kerja untuk translate tu. Jadi dia memang orang kata selesa lah untuk minta tolong dengan saya. Macam orang kata walaupun tak duduk serumah tu, tapi macam hubungan tu agak baik lah untuk dia. Mungkin itulah yang menyebabkan dia selesa untuk minta tolong. Jadi apa yang Haziq pernah lakukan dekat dia untuk menerangkan keadaan Haziq? Selain bagi tahu hari ni ada kerja, nanti kan apa lagi? Okey, kalau saya rasa memang saya tak pernah lah bagi tahu secara direct yang saya selain daripada yang saya cakap tadi kan, saya beritahu saya busy tu. Maksudnya selain daripada tu memang saya tak pernah beritahu direct kata yang saya tak boleh buat. Memang saya tak boleh, memang saya tak mampu lah untuk berkata secara jujur pada orang tu yang saya tak mampu nak bantu dia. Tapi ada juga cara lain yang saya buat. Ini cara indirect lah. Maksudnya masa dia hantar WhatsApp tu, saya baca kat notification ni. Saya baca lah, dia tulis
Aku Haziq, aku ada assignment yang minta tolong hang translate. Urgent malam ni. Saya baca bila urgent malam ni tu, saya biar je sebab saya kebetulan masa tu memang ada kerja. Kalau saya memang tak ada kerja, memang saya tak ada masalah. Saya memang akan tolong dia. Tapi sebabkan saya ada kerja situ, saya biar WhatsApp tu sampai ke esok harinya. So bila mana saya buka, saya reply message dia esok tu, memang kira benda tu dah settle lah. Kira dia dah minta tolong orang lain lah. Kiranya bagi saya benda tu dah selesai lah. Cuma dengan cara yang tak berapa elok lah. Secara tak direct. Okay, jadi bila nampak daripada apa yang Haziq kongsikan tentang situasi ni, saya nampak sebenarnya dia ada je orang lain untuk minta tolong. Tapi macam Haziq kata tadi, hampir selalu dia minta tolong dekat Haziq. Betul. Jadi setakat ni Haziq tahu ada tak kawan lain yang boleh membantu dia lagi? Okay, memang dalam kalangan kami ada macam 2-3 orang lah yang memang betul-betul ada software English tu. So dan yang saya agak hairan lah, sebab dia dengan sesama dia orang tu, budak kos dia orang, ada je seorang tu yang memang macam saya lah, dia ada software English tu. Tapi yang menghairankan saya, kenapa dia tak minta tolong dekat kawan dia, dan dia orang pun sama-sama kos yang sama. Jadi bagi saya lebih memudahkan lah untuk dia, mungkin untuk assignment tu kawan dia pun belajar subjek yang sama kan. So macam proses, macam antara proses belajar jugalah sama-sama dia orang. Tapi yang saya heran dia tak minta tolong dekat individu tu, tapi dia minta tolong kat saya yang macam berlainan kos kan. Macam tu yang agak menghairankan saya, sebab ada 2-3 orang juga yang saya ada kemampuan lah untuk bantu dia translate tu. Itu yang buatkan saya agak hairan lah dan pelik juga. Okay, macam tadi Haziq kata, Haziq ni memang jenis payah nak kata tak untuk orang kan. Betul. Sejak bila tu Haziq memang berkelakuan macam tu? Okay, yang saya perasan memang daripada dulu lah, daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah dan sekarang dah sampai ke dekat universiti. Memang pada asalnya memang saya seorang yang orang kata apa, mempunyai orang kata hati tu agak lembut lah juga kan. Bila mana orang minta tolong tu ataupun orang nak apa-apa daripada kita, memang saya tak ragu-ragu, memang saya cakap ya je. Walaupun saya macam dalam diri saya ragu-ragu juga, saya ni boleh ke tak buat benda tu, ataupun saya boleh ke tolong dia. Cumanya yang saya perasan memang saya daripada kecil lah memang akan cakap ya je kalau orang nak minta tolong ataupun ada permintaan. Mari saya tahu, dalam keluarga Haziq anak keberapa? Okey, saya anak kedua daripada 6 orang adik-beradik. Jadi adik-beradik lain diorang macam mana? Diorang akan sentiasa kata ya juga atau macam mana? Okey, yang saya perasan kalau dalam keluarga saya, tak, maksudnya saya punya abang dan adik, saya perasan yang dia punya stand lah, dia punya ada pegangan lah. Contoh saya tengok abang saya kan, kalau ada apa-apa yang orang kata apa, yang tak, kalau ada apa-apa yang orang kata ataupun ada apa-apa yang bertentangan dengan dia punya pendapat, dia memang akan cakap tidak lah. Memang dia tak ragu-ragu lah, cakap tak ataupun dia tak bersetuju. Tapi bila saya bandingkan dengan diri saya pula jenis yang apabila orang cakap satu benda tu ataupun orang nak kita buat satu benda tu, saya memang akan setuju je. Macam saya ni macam kurang pegangan diri lah, kalau erti kata mudah lah. Jadi apa yang macam ni, sebab kan yang lain semua dah macam ada pegangan diri yang macam Haziq kata. Tapi apa yang penyebab Haziq macam kurang pegangan diri tu? Sebab berbanding dengan adik-beradik yang lain, diorang okey. Jadi macam mana jadi macam tu? Okey, saya pun tak pasti macam mana jadi tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, memang macam yang saya cakap tadi, saya perasan yang daripada sekolah rendah, kayaknya perwatakan saya ni lebih kepada seorang yang orang kata apa, pendiam, pemalu dan kurang bercakap. Ya, saya rasa mungkin itulah mungkin antara menjadi faktor kan. Maksudnya dengan saya membesar, maksudnya saya membesar dengan maksudnya 3 benda yang saya sebutkan tadi tu, pendiam, pemalu, dan apa satu lagi tu. Memang saya membesar dengan 3 prinsip tu.
memang kata saya bawa sampai ke saya besar. Cumanya hari ni yang untuk pemalu tu dah kurang sikit, dan untuk pendiam tu pun dah kurang sikit. Cuma yang masih berbaki ni yang kemampuan untuk pegangan diri saya. Maksudnya saya macam seorang yang tak boleh untuk disagree dengan orang lain. Macam saya kena Untuk bersetuju. meluahkan benda itu. Untuk meluahkan benda tu dengan orang lain. Jadi bila Haziq dah kongsikan pada saya macam ni, apa yang Haziq mahukan sebenarnya? Okay, apa yang saya mahukan sebenar-benarnya, kalau dari sudut dalam hati saya ni, saya memang nak jadi seorang yang kata apa, ada pegangan sendiri lah. Maksudnya saya nak bila mana saya tak mau buat benda tu ataupun saya tak setuju dengan benda tu, saya nak betul-betul jujur lah dalam meluahkan apa yang saya rasa. Sebab saya rasa macam sekarang ni, apa yang kadang-kadang saya buat, walaupun orang kata apa nampak macam baik, kita tolong orang ataupun kita setuju dengan semua pendapat orang, tapi macam secara dalamannya macam benda tu macam merosakkan diri saya perlahan-lahan. Sebab saya tak mau buat ataupun kata tak terima benda tu, tapi dari segi bila saya nak luahkan, dia tak terkeluar. Maksudnya saya iakan je benda tu. So macam perlahan-lahan saya rasa macam benda tu membebankan lah diri saya. Macam tadi Haziq ada kata apa, merosakkan diri Haziq. Apa maksud merosakkan diri Haziq? Okay, maksudnya saya rasa macam benda tu perlahan buat saya macam orang apa, jadi banyak berfikir lah. Maksudnya saya tak mahu benda tu, tapi saya cakap saya boleh, ataupun saya mahu. Dan benda tu akan buat saya banyak berfikir dan akan merosakkan tu. Saya maksudkan dengan macam akan buat saya kadang-kadang mungkinlah stres kan, stres ataupun jadi yang kata apa, tak adalah sampai depression tu, taklah, cuma sampai kita terlalu fikir kan. Bila terlalu fikir tu, kita akan jadi murung lah sekejap kan. Macam tu lah. Tengok bila apa yang Haziq kongsikan tadi, pada mula-mula kata perasaan bersalah kan, rasa bersalah. Lepas tu kata okey je bila rasa okey je bila terima tugasan baru tu. Tapi nanti tiba-tiba rasa kecewa pula. Lepas tu sekarang rasa stres. Jadi sebenarnya banyak perasaan yang bercampur baur. Okay. Semua perasaan tu akan bercampur masa setiap kali dapat tugasan tu, ataupun selepas tu, atau macam mana yang jadi? Okay, macam yang saya ceritakan tadi, saya rasa macam semua perasaan-perasaan yang tadi tu bukan hanya hadir ataupun bukan hanya datang masa macam member minta tolong tu je, tapi mungkin juga dia dah masuk kepada perkara lain, iaitu mungkin macam saya diminta untuk bersetuju tentang satu benda tu, padahal saya tak setuju benda tu, tapi saya cakap saya setuju. So macam benda-benda tu pun akan turut menyumbang pada yang saya sebut tadi tu, stres dan sebagainya. Maksudnya ada banyaklah faktor-faktor lain selain daripada member minta tolong tu. Dan faktor lain tu mungkinlah daripada apa, kejadian ataupun benda-benda seharian lah hidup saya. Sebagai contoh, orang nak saya buat ni, ataupun orang harapkan satu lagi, bila mana orang harapkan sesuatu dari saya ni, macam dia terlalu berharap dan dia memang mengharapkan jawapan dia, tapi saya dalam diri saya cakap saya tak mampu nak cakap tidak, tapi saya cakap ya juga. So macam tak semestinya faktor yang member minta tolong tu je lah yang akan menyumbang pada semua perasaan-perasaan negatif yang saya rasa tu. Ada daripada banyak sudut lah, tapi secara asasnya dia macam lebih kepada saya punya kelemahan dalam diri lah, iaitu yang kurang pegangan diri dan orang kata apa, tak mampu cakap tidak tu. Apa tentang peribadi Haziq yang tak boleh nak katakan tidak ni, siapa lagi yang tahu? Okey, untuk peribadi saya ni, saya rasa orang yang betul-betul mendalami ataupun betul-betul kenal diri saya memang yang akan faham kan. Sebagai contoh, kalau member-member rapat ni memang dia akan kenal lah, saya ni seorang yang kalau dia pun minta tolong orang, saya cakap ya, dan jarang lah hampakan. Tapi kalau macam orang yang sekadar member-member biasa ataupun orang biasa tu, memang dia
dia maksudnya dia takkan nampak lah yang saya seorang macam tu. Maksudnya orang terdekat je lah nampak. Jadi bila orang-orang yang terdekat nampak tu, antaranya macam mana? Adakah kekasih atau sesiapa? Okey, kalau sebut bab tu, selalunya tak semestinya kekasih je lah. Maksudnya kawan-kawan rapat pun dah sedia maklum dah yang saya memang jenis orang yang jarang nak hamparkan permintaan orang lain. Bagi contoh, kalau dalam keluarga pun, saya rasa macam ahli keluarga saya yang lain pun dah sedar lah yang saya ni memang seorang yang jarang nak hamparkan permintaan ni pun. Sejuk sangat ke saya boleh? Boleh. Okay. Sekejap maaf ya. Kesian. Okay. Kalau mengenai keluarga pun, saya rasa dia orang dah tahu yang saya memang seorang yang tak boleh hamparkan. Sebagai contoh, kalau ada apa-apa kerja ataupun kata buat tugasan lah, tanggungjawab kat rumah tu, yang ibu dan ayah saya minta tolong, memang jarang lah untuk saya cakap tidak ataupun tak boleh buat ataupun nak pas kepada adik-adik yang lain. Memang saya akan buat je. Walaupun bila dah masuk bab ni, memang saya akan perasan juga walaupun masa tu saya busy ataupun saya ada benda lain ataupun saya ada keinginan lain, tapi sebabkan saya punya dalaman ni yang terlalu nak puaskan hati orang ataupun terlalu nak jaga hati orang, memang saya akan buat je apa-apa yang jadi macam ibu, ayah, lepas tu kawan-kawan yang rapat yang tahu kan, diorang ada tak kadang-kadang tegur tentang sikap Haziq yang yes person ni? Okay, setakat ni tak pernah lagi ada orang yang jujur lah kata kat saya yang macam sifat saya ni ataupun tingkah laku saya ni boleh yang kata menyebabkan diri saya ni rugi lah, ataupun boleh datangkan keburukan kat saya. Sebab entah, saya pun tak pasti sama ada dia orang nampak ataupun dia orang just rasa benda ni perkara biasa dalam hidup. Tapi bagi saya macam tak biasa lah, sebab kita sendiri yang tahu kan kemampuan kita. Tadi Haziq sendiri yang sebut tentang rugi kan. Jadi ada tak Haziq rasa bila terima pertolongan orang tu, terima permintaan tolong daripada orang tu, lepas tu Haziq rasa macam diri dipergunakan kadang-kadang? Tak adalah sampai rasa macam diri dipergunakan kan. Tapi untuk certain case tu, macam saya cerita tadi tu, kalau dah terlalu kerap dia minta tolong, memang pada saat tu sendiri memang akan hadir. Macam saya rasa macam dia ni, saya dah tahu dah kalau dia ni WhatsApp saya, memang dia akan cerita pasal benda tu je. Memang dia akan cerita pasal nak minta tolong je. Maksudnya walaupun kami member, tapi kami ni jarang lah orang kata sembang WhatsApp pasal benda-benda lain kan. Yang tu saya perasan juga yang bila dia WhatsApp saya sendiri akan tahu yang dia memang nak minta tolong. So macam betul lah, saya rasa macam sedikit dia pergunakan lah bila mana terlalu kerap kali dia lakukan permintaan untuk saya tolong. Jadi bila Haziq rasa, sekarang baru Haziq tahu kan, rasa macam dipergunakan. Lepas tu sekarang ni apa yang Haziq merancang untuk diri Haziq? Sebab ialah tadi Haziq kata dah stres dah kan. Jadi apa yang Haziq merancang untuk keluar daripada kepompong stres ni? Okay, apa yang saya target dalam, memang saya dah simpan azam sejak saya perasan yang saya punya kelemahan ni. Saya memang kalau boleh nak jujur dengan orang lain ataupun orang sekitar yang saya ada pegangan sendiri, dan saya tak boleh lah nak ikut permintaan dia pun, ataupun saya nak ikut je dia punya kehendak kan setiap masa kan. So saya punya target, saya memang nak jadi seorang yang betul-betul ada pegangan dalam diri, dan saya nak ada kekuatan lah untuk mampu berkata tak ataupun mampu untuk menolak permintaan orang secara baik. Jadi itulah yang apa yang saya target. Memang saya target nak jadi seorang yang berani dalam dan ada pegangan diri, dan saya target nak, kalau boleh nak, maksudnya tak maulah jadi 100% yes person. Maksudnya ada tempoh, macam saya sendiri sedar yang ada tempoh kita perlu untuk jadi yes person, dan ada tempoh kita kena utarakan ataupun kita kena luahkan apa yang kita rasa ataupun apa yang
kita pendapat kita macam tu. Jadi Haziq dah nampak adalah apa yang perlu dilakukan. Macam contoh diri saya sendiri contoh kan. Macam contoh diri saya sendiri, saya kalau dengan orang luar, saya akan sentiasa boleh mengatakan tidak dan boleh ya. Kadang-kadang ikut situation. Tapi kalau dekat dalam family, kalau macam mak saya suruh buat itu ini, saya akan buat dan payah untuk saya katakan tidak. Saya akan tengok juga dengan siapa saya akan katakan ya tu. Jadi macam Haziq kata tadi, apa dekat mak memang selalu kata ya kan. Sebenarnya benda tu memang bagus pun sebagai kita, yelah kita nak tolong orang, benda tu sikap yang baik lah, terpuji kan. Cuma itulah, jangan sampai kita yang dipergunakan. Kita kena sedar benda tu. Macam yang tadi Haziq memang dah sampai apa, memang dapat agak kawan tu kalau setiap kali chat dia akan minta tolong. Jadi untuk katakan sebagai kawan yang apa, kata rapat tu, sebab Haziq kata kalau setiap kali chat semestinya tentang assignment. Jadi untuk perbualan biasa tu kurang kan. Jadi Haziq rasa macam mana nak cakap, Haziq rasa masih boleh terus rapat dengan dia ataupun macam mana? Okay, untuk bagi pihak saya tak ada masalah untuk terus berkawan dengan dia. Tapi itulah, saya macam mengharapkan daripada pihak dia sendiri untuk sedar sendiri yang macam kita kalau kita nak minta pertolongan orang lain, macam tak boleh lah terlalu walaupun sama-sama kawan ataupun sama-sama member. Tapi kita apa yang saya harapkan daripada dia, saya harap dia sendiri sedar lah benda tu. Bagi pihak saya masa tak ada masalah, memang kami akan terus berkawan lah. Dan untuk membantu kadang-kadang tu saya tak ada masalah untuk sekali-sekala tolong. Cumanya yang jadi masalah bila dia terlalu kerap sangat. So saya harap daripada pihak dia sendirilah supaya dia sedar yang dia punya pemikiran tu perlu diubah untuk supaya tak membebankan orang lain. Haziq dah nampak pemikiran dia yang perlu diubah dan dia membantu. Kalau pemikiran dia perlu dah dapat diubah, dia membantu Haziq dah juga kan. Okey. Jadi sebenarnya saya nak tanyalah, sebenarnya apa definisi pertolongan bagi Haziq? Okay, definisi okay, kalau pertolongan tu bagi saya, bila mana orang nyatakan hasrat dia kat saya lah. Bagi contoh, nak minta tolong buat kerja, ataupun minta tolong hantar, ataupun minta tolong ambil, ataupun minta tolong beli makanan, ataupun macam-macam lah buat kerja kan. So maksudnya bila mana seorang tu dia nyatakan hasrat dia kat saya, maksudnya saya anggap tu sebagai macam dia minta pertolongan lah. Walaupun saya tak tahu pun niat asal dia, mungkin dia sekadar nak cuba-cuba nasib kot kan, nak apa, kalau nak minta tolong mungkin dia cuba nak cuba untuk komunikasi dengan saya, mana tahu dia dapat benda tu. Tapi kalau dari pihak saya sendiri, kalau dia dah kata macam tu ataupun dia dah nyatakan hasrat dia, bagi saya macam itulah yang dia minta pertolongan tu. Haziq ada pernah sebelum ni kan, Haziq ada pernah terbaca tak tentang satu ayat ni? Saya tak ingat dia sama ada daripada buku ataupun dia quote je. Dia cakap, okey, kita nak membantu orang, kita akan bagi pancing dekat dia, bukan kita bagi ikan seekor. Jadi pada saya lah, kalau betul kita nak bantu dia, kita ajar dia apa yang sepatutnya dia perlu lakukan. Bukan kita bagi dan akan dia minta. Itu pada saya lah yang saya nampak. Sebab macam yang Haziq kata tadi, Haziq yang akan cari apa-apa untuk dia kan. Jadi yang saya nampak sekarang ni, Haziq perlu untuk bantu dia bagi faham tentang assignment dia tu. Contoh kalau macam kata apps English tadi tu kan. Okay, kalau macam English, kita macam ni, kita bagi pencerahan macam mana untuk memudahkan dia faham bahasa English ataupun buat benda sesuatu berkaitan dengan bahasa English. So dari situ kita sebenarnya kita membantu dia, dan bantuan ni lagi pada saya lagi berkekalan sampai bila-bila. Jadi menurut Haziq macam mana? Kalau menurut saya pun sama dah. Saya punya niat asal tu memang saya nak beritahu dia dan saya pun asalnya pernah beritahu dia yang macam kalau hang nak buat sendiri lain kali, macam hang nak
betul-betul faham apa kerja hang tu. Saya cakap hang boleh je beli software tu dekat ni kan. Saya dah bagilah detail semua tu. Tapi last kali dia macam terpulang pada diri dia lah nak ambil kan. Macam saya dah tunjuk jalan. Tapi macam last kali keputusan tu tetap pada diri dia, sama ada dia sendiri nak buat benda tu ataupun tak, ataupun masih terus nak harapkan bantuan orang lain setiap kali nak buat kerja translate. Jadi lepas ni Haziq memang betul-betul akan cakap dekat orang yang meminta tolong tu, jika Haziq boleh atau tak boleh ke, atau masih lagi takut? Saya rasa macam saya kena start jujur sikit demi sikit. Maksudnya bila saya sibuk, saya akan cakap saya sibuk, ataupun saya akan cakap mungkinlah saya akan cakap boleh gunakan aplikasi lain, contohnya Google Translate ataupun macam-macam lagi lah laman web yang boleh gunakan untuk check grammar kat English dekat internet kan. So saya macam lebih banyak kepada akan buat dia sendiri yang usaha untuk dapatkan benda tu. Jadi lepas Haziq cerita semua ni, apa yang Haziq rasa sekarang? Okay, apa yang saya rasa sekarang agak kurang dan agak hilang sikit lah beban yang selama ni saya terfikir kan. Contoh selama ni saya macam pendam seorang je benda ni, dan kata apa tak pernah share lah dengan orang tentang masalah ni. Dan lepas saya share ni macam saya rasa macam ringan sikit lah, dan saya macam dapat insight sikit lah, dan dapat macam panduan sikit lah untuk macam mana saya nak deal dengan dia lepas ni. Yalah, kita kena berani untuk buat keputusan sebab semuanya terletak atas diri kita sendiri. Jadi Haziq lepas ni ada nak buat apa pula? Okay, lepas ni saya nak balik sebab ada urusan. Jadi jika seandainya saya nak tanya, jika seandainya masih lagi dia meminta tolong, apa yang Haziq akan lakukan? Kalau dia masih minta pertolongan, first saya akan check balik schedule saya sama ada saya free ataupun tak, dan saya akan check dulu sama ada benda tu sikit ataupun banyak. Sebab kadang-kadang yang dihantar tu sikit dan benda tu simple lah, kita just copy paste dan translate dalam tu. Semuanya yang jadi masalah kalau dia hantar benda tu terlalu banyak, dan bila terlalu banyak tu banyaklah kerja kita nak copy ni, copy paste ni, dia macam jadi banyak. First saya akan check dulu masa saya free ke tak. Dan yang kedua, mungkin saya akan cakap direct yang dia macam kena buat sendiri lah. Sebab macam tambah-tambah pula saya ni dah di hujung semester kan, dan banyak assignment ataupun banyak presentation assessment yang perlu saya selesaikan. Memang saya akan jujur kata yang saya memang dah tak berapa ada masa dah untuk buat kerja dia kalau banyak. Tapi kalau sikit tu mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Jadi seandainya benda tu Haziq dah cakap kat dia, apa yang Haziq akan rasa selepas tu? Kalau saya berjaya, saya berjaya cakap benda tu kat dia, memang saya akan rasa diri saya berjaya lah atasi kelemahan yang saya ada selama ni kan. Dan kalau betul-betul saya berjaya cakap benda tu, macam saya rasa macam itu satu pencapaian lah dalam diri saya, sebab saya mampu untuk menyatakan apa yang saya rasa. Sebab selama ni saya seorang yang tak mampu nak nyatakan apa yang saya tengah rasa, dan ataupun apa yang saya tengah, ataupun apa yang saya betul-betul nak cakap. Jadi daripada perbincangan awal kita tadi yang berkaitan dengan mula tu rasa bersalah tapi tak tahu bersalah sebab apa. Lepas tu bila tengok rupanya sebab hanya semata-mata sebab kalau tengok balik apa yang Haziq kongsikan banyak tentang assignment tu lah, membantu kawan tentang assignment, berulang-ulang kali Haziq ulang benda tu. Dan sikap Haziq macam ni pun daripada kecil dulu lagi, bukan sekarang baru jadi, tapi daripada dulu lagi. Jadi memanglah untuk kita tukar behavior kita, untuk tukar personality kita, nak jadi no person atau yes person, itu sangat susah lah juga kan. Tapi saya percaya Haziq boleh lakukan benda tu sebab kita selagi ada masa kita berpeluang untuk berubah. Yang penting kita tahu benda tu baik atau buruk bagi diri kita. Jadi ada Haziq nak kongsikan apa-apa lagi? Setakat ni tak ada apa dah. Saya harap Haziq berjaya lah untuk
mengatakan apa yang sebenarnya Haziq rasa dan apa yang sebenarnya Haziq perlu fokus pada masa akan datang. Dan harap-harap dah tak buat kerja last minute dah, sebab yelah nanti kualiti kerja kita pun akan terjejas kan. Jadi kita tamatkan sesi hari ni. Okay. Terima kasih Haziq sebab datang jumpa dengan saya. Dan seandainya kalau ada apa-apa lagi isu ataupun isu yang tadi ni masih tak selesai, boleh datang je jumpa saya bila-bila masa saja. Pintu saya sentiasa terbuka untuk Haziq. Tapi Haziq kenalah kontak saya 2 hari sebelum ke, takut saya busy lah. Okay, faham. Cik awak. Okay. Terima kasih sebab datang jumpa. Dan benda ni sangat bagus lah bagi diri Haziq, sebab Haziq boleh meluahkan. Yalah, kita tak boleh nak pendam benda tu terlampau lama, sebab takut nanti dia makan diri kita balik. Macam tadi Haziq kata, rosakkan diri kan. Jadi benda tu sangat bagus. Okay, nanti kalau Haziq nak jumpa saya lagi, boleh datang je bila-bila. Okay. Okay, terima kasih. Sama.